Berita sukan diteruskan lagi dengan perkembangan sukan tenis. Pemain Amerika Syarikat Frances Tiafoe melangkah ke suku akhir terbuka Stockholm selepas dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan pemain tuan rumah Elias Ymer dalam pertarungan 3 set. Tiafoe yang turun selaku pilihan ketiga kejohanan bergelut dengan prestasi apabila gagal mengatasi tentangan sengit daripada Ymer di set pertama sekaligus tewas 3-6. Namun pemain ranking ke-17 dunia itu bangkit memenangi set kedua menerusi tie break 7-6 sekaligus memaksa permainan bersambung ke set penentuan. Di set tersebut, Tiafoe sekali lagi terpaksa mengerah segala keringat untuk menafikan cabaran Ymer dengan kejayaan 7-6. Dalam aksi suku akhir nanti, pemain berusia 24 tahun itu bakal berdepan pemain dari Finland, Emil Rusuvori. Sebelum itu, adik Emil, Mikael berjaya mara ke pusingan 8 pemain terbaik selepas menewaskan Tommy Paul dari Amerika Syarikat 6-2 dan 6-3. Meskipun bukan sebagai pemain pilihan, Mikael berjaya mendominasi permainan dan mengatasi Paul yang merupakan pemain ranking ke-31 dunia. Pemain ranking ke-79 dunia itu bagaimanapun berdepan tugas sukar apabila bakal menentang pilihan utama dari Greece, Stefanos Tsitsipas di suku akhir. Perkembangan sukan Formula 1, juara dunia 2 kali Max Verstappen yakin Red Bull mampu untuk menjuarai kategori pengeluar bagi musim 2022 meskipun pasukannya sedang disiasat Persekutuan Automobil Antarabangsa kerana melanggar peraturan tahun lalu. Red Bull berpeluang menjuarai gelaran pengeluar jentera buat kali pertama sejak 2013 sekiranya Max Verstappen atau Sergio Perez memenangi Grand Prix Amerika Syarikat Ahad ini. Namun, kejayaan itu mungkin dibayangi dengan siasatan FIA ke atas mereka atas dakwaan melanggar peraturan pembelanjaan tahun lalu. Badan Pengendali F1 tersebut pada 10 Oktober lalu memaklumkan bahawa Red Bull bersalah kerana berbelanja melebihi had yang ditetapkan. Namun, tiada penjelasan diberikan. Bagaimanapun, Max Verstappen berpendapat krisis yang diutarakan oleh pasukan pencabar mereka itu adalah sebagai tindak balas terhadap kejayaan Red Bull musim ini. FIA pula dijangka mengeluarkan kenyataan mereka mengenai siasatan tersebut dalam masa terdekat. Edisi Sukan 21 Oktober 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Ahmed Syukri kembali semula bersama Ivan dan Fahatul. Myanmar bersetuju pelarian Rohingya dihantar pulang dari Bangladesh. Juga kebakaran kubah besar Masjid Raya, anggaran kos kerugian lebih 10 bilion rupiah. Saksikan perkembangan berita luar negara. Myanmar bersetuju agar pelarian Rohingya dihantar pulang dari Bangladesh di bawah perjanjian dua hala yang ditandatangani November tahun 2017. Menurut Menteri Luar Bangladesh AK Abdul Momen, China sebagai sekutu penting Myanmar akan memudahkan proses penghantaran pulang. Abdul Momen memberi taklimat kepada media sejurus selepas mengadakan pertemuan dengan utusan China ke Dhaka, Lee Jiming. Bangladesh kini menjadi tuan rumah kepada lebih 1.2 juta pelarian Rohingya yang berada di kemah sementara di selatan Cox's Bazar.
Jumlah kerugian akibat kebakaran sebuah kubah besar Masjid Raya di Pusat Islam Jakarta Utara Rabu lalu dianggarkan lebih 10 bilion rupiah atau melebihi 3 juta ringgit. Bagaimanapun, Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam di pusat itu, Muhammad Subki berkata, anggaran pembaikan kubah itu sahaja melibatkan belanja lebih 5 bilion rupiah. Kubah tersebut runtuh selepas terbakar, namun ketika kejadian tidak ada seorang pun jemaah yang berada di dalam masjid tersebut kerana kerja pengubahsuaian sedang dilakukan. Jawatankuasa Penasihat Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mengenai amalan imunisasi ACIP bersetuju memasukkan vaksin COVID-19 dalam jadual imunisasi yang disyorkan untuk golongan dewasa dan kanak-kanak. Menurut ahli ACIP yang juga pengarah pusat bagi CDC, Dr. Niraf Shah, langkah memasukkan vaksin berkenaan ke dalam jadual imunisasi tidak bermakna ia syarat wajib untuk kanak-kanak mengambilnya. CDC sebelum ini mensyorkan warga Amerika Syarikat berumur 6 bulan ke atas diberikan vaksin COVID-19. Anugerah penuh gemilang pengiktirafan industri kreatif negara. Saksikan Debaran Anugerah Seri Angkasa. Anugerah Seri Angkasa. Karpet Merah Anugerah Seri Angkasa. Kemuncak Anugerah Seri Angkasa. Dan apresiasi Anugerah Seri Angkasa. Yang terbaik hanya di TV2. Masih bersama berita perdana. Orang ramai dinasihatkan tidak bimbang dengan gelombang terkini jangkitan COVID-19 yang didorong saat varian XBB. Tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, meskipun varian XBB sudah dikesan di Malaysia, namun tiada jumlah peningkatan dari segi kemasukan hospital dan kematian yang direkodkan. Kita sudah mula kesan gelombang kecil yang mungkin datang daripada XBB. Kita dah kesan dah XBB di Malaysia. Dan saya akan buat kenyataan penuh pada minggu depan. Setakat ini ia tidak membawa kepada peningkatan dari segi kemasukan hospital dan kematian. Itu yang menjadi kayu ukur yang penting bagi saya. Namun demikian, saya menjangkakan bahawa kes akan meningkat sedikit untuk beberapa minggu akan datang. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 25 November ini untuk keputusan permohonan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Ia bagi membatalkan saman difailkan Datuk Seri Najib Razak berhubung dakwaan salah guna jawatan awam kerana mendakwanya atas pertuduhan melibatkan Wan MDB. Tarikh itu ditetapkan selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak bagi permohonan Tan Sri Tommy untuk membatalkan saman tersebut. Sebelum ini, Peguam Yudisra berhujah bahawa Tan Sri Tommy mempunyai sejarah menyerang Datuk Seri Najib yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang. Sementara itu, Alan Adrian Gomez mewakili Tan Sri Tommy berhujah pertuduhan berkaitan 1MDB bukan pendakwaan politik dan tidak digugurkan walaupun selepas tempoh beliau sebagai Peguam Negara berakhir pada Februari 2020. Ini pula di Mahkamah Seksyen. 5 lelaki mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan menjalankan perniagaan pemberi pinjaman wang tanpa lesen sejak Ogos lepas. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, kesemua tertuduh didakwa memberi pinjaman berjumlah RM6,300 berserta faedah kepada 3 individu. Perbuatan itu dilakukan di sebuah unit kondominium di Jalan Kuching, Taman Wahyu antara 16 Ogos dan 19 Oktober lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Setiap tertuduh dibenarkan diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin bagi ketiga-tiga pertuduhan dan menetapkan 21 November untuk sebutan semula kes.
Seorang pengurus hartanah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistrik Petaling Jaya atas pertuduhan melakukan khianat terhadap seekor kucing dengan mencampakkan haiwan itu dari tingkat 15 di sebuah pangsapuri Isnin lepas. Tertuduh Chan Kam Kin didakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga menyebabkan kematian haiwan terbabit. Ya, pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin. 25 Januari ditetapkan untuk sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang lelaki ditahan berikutan laporan polis yang diterima berhubung tindakan suspek mencampakkan kucing milik jirannya dari tingkat 15 sebuah pangsapuri. Lancong Resort cemas belalai air naik ke darat. Ya, kita saksikan paparannya dalam hashtag malam ini. Berbuat baik bukan hanya kepada manusia, malah termasuk haiwan. Seperti video tular ini yang menunjukkan seekor anjing nyenyak tidur di kerusi dalam sebuah bas yang sesak dengan penumpang. Penumpang dilihat sanggup berdiri dan membiarkan sahaja. Video dimuat naik Stefano S. Maggie di Twitter miliknya. Di Cyprus, pelancong sebuah resort cemas ketika berdepan fenomena belalai air. Belalai air tersebut dilihat pantas menuju ke darat. Situasi jarang berlaku itu menyebabkan sebilangan kerusi diterbangkan selain terdapat kerosakan kecil. Namun, tiada kecederaan dilaporkan. Baiklah, berita perdana 21 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.